Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sambung pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan sejak peluhan. Untuk tajuk sejak peluhan, cikgu berjalan-jalan di halaman rumah cikgu ni. Cikgu tunjuk daun-daun pokok, ada pokok yang berdaun panjang, ada pokok yang lebar, ada pokok kaktus yang tak ada daun dan sebagainya. Okey. Tujuan cikgu tunjuk daun-daun pokok ini adalah bertujuan untuk menjelaskan konsep sejak peluhan. Okey, sejak peluhan. Apa yang kita kena faham berkenaan dengan sejak peluhan? Ni cikgu letak tangan di atas permukaan daun. Ni konsep sejak peluhan. Maksudnya ialah proses pertukaran air. Air yang ada dalam daun pokok ni, dalam batang pokok ini ditukarkan kepada uap air. Okey, ditukarkan kepada uap air dengan bantuan cahaya matahari. Mesti ada cahaya matahari, mesti panas dulu barulah berlaku proses sejak peluhan. Kenapa kena ada panas? Sebab air mesti ditukarkan kepada sejak peluhan dulu. Itu proses sejak peluhan. Ataupun dengan kata lain, proses pertukaran cecair kepada uap air di permukaan daun pokok dengan bantuan cahaya matahari. Itu maksud konsep sejak peluhan. Kena faham itu. Okey, bila kita faham apa tu maksud sejak peluhan, kita akan tahu faktor-faktor sejak peluhan. Kenapa berlaku sejak peluhan? Kalau kita tengok daun pokok ni pun sekali kita dah tahu dah jawapan dia. Faktor yang pertama mesti saiz daun ni. Saiz daun ni mesti saiz yang macam mana? Adakah kena saiz besar ataupun saiz kecil baru berlaku sejak peluhan? Sejak peluhan mesti berlaku di pokok yang mempunyai saiz daun yang besar. Kenapa? Sebab dia terdedah kepada cahaya matahari dengan lebih banyak. Lebih luas permukaan dia. Lebih besar permukaan yang terkena cahaya matahari, lebih banyak sejak peluhan berlaku. Lebih banyak cecair bertukar kepada uap air. Maka sejak peluhan berlaku dengan tinggi. Okey, berbeza dengan pokok kaktus yang mempunyai daun yang sangat kecil. Okey, maka keterdedahan dia kepada cahaya matahari sangat rendah. Jadi proses pertukaran uap air kepada uap air sangat rendah. Jadi sejak peluhan hanya berlaku sedikit saja untuk pokok kaktus. Okey, selain daripada tu mesti berlaku di waktu siang. Kenapa nak kena berlaku di waktu siang? Kerana pokok ni macam kita juga. Waktu siang saja kita aktif. Waktu malam kita tidur. Sama je. Waktu siang, liang-liang stoma daun akan terbuka. Bila dia terbuka, dia akan menerima bahangan cahaya matahari. Ini akan menyebabkan uap air bertukar kepada ini akan menyebabkan air dalam daun akan bertukar kepada uap air. Okey, faktor seterusnya mungkin disebabkan oleh akar pokok. Kalau kita tengok pokok, bila pokok dia akan ada daun, ada batang, ada akar. Mana-mana pokok yang mempunyai jumlah akar yang lebih banyak, maka faktor sejak peluhan berlaku dengan lebih tinggi. Kenapa? Kerana kerja akar ialah mencari air dalam tanah. Kerja dia akan cari air. Mana-mana kawasan yang ada air, dia akan sedut untuk dihantar ke batang, untuk dihantar ke daun, untuk dihantar ke buah, untuk dihantar ke bunga dan sebagainya. Okey? Selain daripada itu, mungkin faktor keterdedahan kepada bahangan matahari. Kalau kita tengok pokok kawasan ini tidak ada halangan daripada tumbuhan lain, maka dia boleh berlaku sejak peluhan dengan lebih tinggi berbanding dengan pokok yang berada di bawah rimbunan pokok kemboja ni. Okey, selain daripada faktor tumbuh-tumbuhan, kita ada faktor-faktor lain yang menyebabkan berlakunya proses sejak peluhan. Mungkin disebabkan oleh faktor cahaya matahari. Cahaya matahari ataupun bahangan matahari yang sangat tinggi, terutamanya waktu tengah hari. Pukul 12, pukul 1 petang, pukul 2 petang, pukul 3 petang. Itu adalah waktu yang sangat aktif untuk berlaku proses sejak peluhan. Okey, selain daripada itu, mungkin disebabkan oleh faktor tiupan angin. Angin yang membawa bahangan panas, dia akan menyebabkan berlakunya proses sejak peluhan dengan lebih tinggi.
Okey, jadi kawasan-kawasan yang berada di kawasan yang berangin akan menggalakkan proses sejak peluhan berlaku dengan lebih banyak. Okey, selain daripada itu mungkin disebabkan oleh kandungan air dalam tumbuhan. Tak, kalau misalnya tumbuhan itu tidak disiram, dah seminggu dah tak jumpa dengan air, proses sejak peluhan tidak akan berlaku. Berbanding dengan tumbuhan yang berada di kawasan berair, akar dia boleh cari air, maka dia boleh berlakunya proses sejak peluhan dengan lebih baik. Begitu juga dengan faktor tanah-tanah. Nah, ada tanah yang mempunyai banyak air, maka dia akan menyumbang pada sejak peluhan dengan lebih tinggi berbanding dengan tanah yang gersang dan sebagainya. Okey, selain daripada itu mungkin disebabkan juga oleh kelembapan bandingan. Nah, contohnya kelembapan bandingan kalau dibandingkan kawasan Bukit Payung, sekolah menengah Bukit Payung dengan kawasan cikgu, kelembapan di sekolah menengah Bukit Payung adalah lebih tinggi. Kenapa? Sebab dia berada di kawasan hutan. Berada di kawasan bukit berbanding dengan cikgu yang berada di kawasan pantai. Jadi proses sejak peluhan di kawasan rumah cikgu lebih tinggi berbanding dengan proses sejatan yang berlaku di kawasan rumah awak. Okey, bila berlaku sejak peluhan itu, maksudnya wap air akan keluar daripada tumbuh-tumbuhan, maka dia akan memberi kesan kepada fizikal dan juga manusia. Sebagaimana yang cikgu bagi tahu, bila kita masuk kepada fizikal, kita kena ingat perkataan yang cikgu letak, TUAH. Apa berlaku kepada tanah bila banyak sejak peluhan? Apa berlaku kepada angin, air bila ada sejak peluhan? Apa berlaku kepada udara? Contohnya bila berlaku sejak peluhan dengan banyak. Apa berlaku kepada hidupan? Apa kesannya kepada suhu dan sebagainya? Itu adalah kesan-kesan yang berlaku kepada berlaku kesan daripada proses sejak peluhan. Sebagaimana yang kita tahu, cikgu bagi satu contoh. Apabila sejak peluhan berlaku dengan tinggi, wap air akan banyak di atmosfera. Bila wap air banyak di atmosfera, wap air akan naik ke atas membentuk awan. Lama-kelamaan awan akan berkumpul dengan banyak. Dia akan membentuk hujan. Hujan itu akan turun memberi air semula ke permukaan bumi. Jadi berdasarkan kepada huraian cikgu ini, cikgu nak anda buat soalan berkenaan dengan huraikan faktor-faktor mempengaruhi proses sejak peluhan, yang ini 12 markah, dan soalan yang ke-13 markah, huraikan kesan-kesan sejak peluhan kepada fizikal dan juga manusia. Assalamualaikum, itu sahaja.